Hai, shalom semuanya. Hari ini saya akan share mengenai mengapakah remaja sekarang kurang berminat untuk membaca Alkitab. So, terdapat banyak faktor yang menjadikan mereka kurang berminat untuk membaca Bible. Tapi hari ini saya akan memberikan 4 faktor ataupun contoh mengapa remaja sekarang kurang berminat untuk membaca Bible. Yang pertama ialah kebanyakan remaja sekarang mereka lahir di zaman teknologi. Walaupun zaman sekarang ini kemudahan internet begitu senang sekali diakses, mereka lebih cenderung untuk mengakses maklumat-maklumat lain. Ini kita dapat lihat mereka lebih suka untuk melihat drama ataupun video yang ada sekarang ini, dan kebanyakan mereka ianya percuma, jadi mereka boleh menonton pada bila-bila sahaja jika mereka ada masa yang terluang. Disebabkan masa terluang tersebut, mereka lupa untuk menyediakan masa khas untuk membaca Alkitab. Ada juga disebabkan handphone juga. Mereka lebih cenderung untuk memilih bermain permainan video yang ada di handphone sekarang ini. Jadi disebabkan masa tersebut banyakkan untuk bermain video game, jadi mereka lupa untuk menyediakan satu masa khas ataupun khusus untuk membaca Alkitab. Yang kedua ialah kebanyakan mereka lebih suka menjadi pendengar. Apa yang saya cuba maksudkan di sini ialah mereka selepas saja menghadiri persekutuan ataupun mana-mana kebaktian, mereka lebih cenderung untuk membaca sampai di situ sahaja. So, selepas balik, mereka tidak ada inisiatif lain untuk melakukan self-research, untuk melakukan inisiatif membaca apakah maklumat ini betul, adakah jalan cerita ini seperti yang di-share di dalam persekutuan tersebut. Jadi mereka punya sifat ambil tahu kurang untuk membaca Bible tersebut secara menyeluruh. Dan seterusnya ialah jalan cerita di dalam Bible itu sendiri ada yang kurang menarik ataupun sukar difahami. Ini kita dapat lihat sebagai contoh, saya ambil dari Perjanjian Lama. Jika kita buka kepada buku Imamat, di dalam buku Imamat tersebut menerangkan banyak peraturan-peraturan khususnya kepada orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian tersebut. Di dalam buku Imamat itu banyak sekali peraturan yang kita dengar. Ada yang macam tidak masuk akal, ada juga yang masuk akal, ataupun ada yang seperti bunyinya biasa saja. Disebabkan jalan cerita yang sedemikian rupa, jadi mereka kurang berminat untuk membaca ataupun meneruskan lagi pembacaan mereka. Jadi, kenapa kita perlu membaca Bible? Ada apa yang ada dalam Bible ini sehingga ianya perlu dibaca? Seperti yang kita tahu, Bible itu sendiri ialah firman Tuhan, iaitu mengenai buku yang dituliskan mengenai keselamatan manusia, mengenai kerajaan syurga. Kenapa pentingnya kita membaca Bible? Ialah supaya kita memahami sendiri isi hati Tuhan, apa yang dia cuba sampaikan. Dari situ kita tahu apakah yang berlaku jika Tuhan marah, jika Tuhan mengasihi kita. Adakah Tuhan itu adil ataupun dia tidak adil? Mengapakah Tuhan perlu mengampuni seseorang itu? Apakah tindakan Tuhan terhadap orang yang berdosa? Adakah syurga itu nyata? So, di situ kita dapat melihat isi hati Tuhan, apa yang dia cuba sampaikan kepada kita. Yang kedua ialah supaya ianya tidak out of context, supaya kita mengetahui apa yang kita baca tidak lari dari konteks. Sebagai contoh, saya bagi situasi. Apabila saya katakan tolong buka lampu tersebut, adakah saya akan pergi kepada lampu tersebut, naik menggunakan tangan dan membuka lampu tersebut daripada lamp holder, ataupun saya pergi ke Swiss untuk membuka lampu tersebut? Dari kalau kita lihat sendiri soalan tersebut, ianya make sense, tapi kalau kita tengok dari segi konteks soalan tersebut ditanyakan, situasi soalan tersebut dinyatakan, of course jawapan yang paling betul ialah kita akan pergi membuka lampu tersebut, kita akan pergi kepada Swiss dan menekan Swiss tersebut. Itu adalah jawapan yang paling betul, yang paling tepat. Di situ kita dapat lihat apa yang kita baca di dalam Bible itu penting supaya kita tidak out of context, supaya ayat yang kita gunakan, yang kita petik tidak akan menyebabkan maksud asal daripada firman tersebut.
adalah lari. Ini adalah penting supaya pemahaman kita terhadap Bible tidak lari daripada maksudnya. Kebanyakan remaja sekarang ini mereka lebih suka pick verse, di mana kadang-kadang konteks penggunaan ayat tersebut lari ya. Okay? So bagaimana kita boleh membaca Bible ini dengan lebih berkesan? Banyak cara yang kita boleh baca Bible dengan lebih berkesan. Okay? Yang pertama ialah set sama ada kamu tetapkan sama ada kamu ingin membuat secara berkumpulan ataupun solo. Memang ada kelebihan dan kekurangan untuk membuat secara solo ataupun berkumpulan. Sekiranya kita membuat secara solo, kelebihannya kita lebih fokus. Cuma kekurangannya kita akan cepat merasa mengantuk ataupun idea yang kita ada mungkin berkurangan. Tetapi kalau kita membuat secara berkumpulan, kita dapat melihat idea-idea orang lain dan kita kumpulkan kat situ. Tetapi mungkin kita tidak dapat fokus disebabkan one of our group members mungkin akan bergurau. Jadi ianya tidak begitu serius. Okay? Jadi dalam ini saya sarankan supaya kalau dalam perkumpulan kamu berbincang sesama kumpulan kamu, ataupun sekiranya kamu ingin mendapatkan nasihat, kamu boleh dapatkan nasihat dari pastor gereja kamu ataupun daripada senior kamu ataupun kawan kamu yang pernah menjalankan Bible study tersebut. Seterusnya, selepas itu kita tekankan yang ini, pertama ialah who, why, when, what, where. Yang last sekali ialah how. So saya ambil contoh bagaimanakah benda ini dapat diaplikasikan. Okay. So saya ambil contoh paling senang ialah di Matius bab 2 ayat 1 sampai 2. So bagaimanakah soalan ini boleh dibuat ialah who, siapa Raja Herodes Yesus ataupun ahli ilmu bintang. Yang kedua ialah kenapa ilmu bintang hendak sembah raja orang Yahudi. Bila, when Raja Herodes meminta ataupun ketika Yesus lahir. Where, di mana kedudukan timur, di mana orang ahli ilmu bintang tersebut datang, ataupun di Yerusalem. Ini kamu memerlukan sedikit peta supaya kamu lebih nampak keadaan geografi. Yang seterusnya ialah apa yang ingin mereka cari ataupun tujuan. Dan yang last sekali ialah keenam, bagaimana ahli ilmu bintang datang ke Yerusalem. So kalau kita menanyakan soalan ini, mengaplikasikan dalam 2 ayat ini saja, kita dapat memberi 6 ataupun 7 soalan ataupun lebih dari soalan. Bayangkan kalau kita dapat satu chapter yang mungkin dalam 30 ayat ataupun 20 ayat. So banyak soalan yang kita dapat tanyakan dalam So secara tidak langsung ini akan menjadikan pembacaan Bible kita tidak menjadi mendatar. Ianya akan lebih menarik disebabkan soalan-soalan yang tersebut. Okay. So selepas kita membaca ini, so kita yang penting juga ialah kita juga harus berdoa. Itu yang penting. So supaya apa yang kita doa ini ialah ianya berlandaskan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Okay. So ini penting supaya apabila kita berdoa, ianya bukan berdasarkan akal fikiran kita sendiri, bukan berlandaskan emosi, tetapi sebaliknya berlandaskan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir sekali ialah carilah mentor ataupun rujuk sesiapa yang kita boleh lihat menjadi dorongan untuk kita supaya berminat untuk membaca Bible itu sendiri. So di sini saja apa yang saya akan share. So saya harap apa yang saya share ini dapat membantu remaja sekalian untuk berminat lebih membaca. Sekiranya ingin mencari lebih banyak maklumat lagi, kita boleh banyak maklumat yang kita cari ataupun akses di internet. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.